Falsafah bermaksud pengetahuan mengenai pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu lain yang diperkatakan dalam Kamus Dewan 2010. Menurut Mahmud Hamdi pula, jika sesuatu falsafah itu datangnya daripada Allah, prinsip dan matlamatnya adalah sama. Falsafah berasal daripada perkataan Greek iaitu philosophia, cantuman daripada dua perkataan iaitu philo dan sophia. Philo bermakna love atau cinta. Sophia bermakna wisdom atau kearifan atau kebijaksanaan. Apabila digabungkan keduanya menjadi love of wisdom atau cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Pertama, falsafah boleh difahami sebagai pemikiran yang dasar, asas atau fundamental mengenai sesuatu perkara atau isu. Kedua, falsafah juga adalah pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara dan ia juga bersifat menyeluruh dan tidak terhad kepada sesuatu subjek, topik atau daerah pemikiran. Falsafah berperanan membuktikan kita bahawa berfikir secara mendalam mengenai perkara yang asas dan persoalan pokok mengenai sesuatu isu supaya kita dapat satu pemikiran yang jelas tentang apakah persoalan pokok terdapat dalam sesuatu bidang itu. Ketiganya, melalui pandangan falsafah moden barat dan bukan barat menjelaskan. Falsafah adalah kegiatan untuk menjelaskan konsep-konsep dan pemikiran asas mengenai sesuatu itu supaya kita dapat menjelaskan dalam pemikiran kita tentang apakah makna signifikan sesuatu konsep yang digunakan itu, sama ada konsep itu mempunyai makna atau sebaliknya. Nama saya Muhammad Firdaus bin Azmi, nombor kad metrik J20A0507. Okey, saya hendak menghuraikan definisi atau konsep pendatang asing. Pendatang asing tanpa izin atau parti merupakan golongan yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara haram. Secara haram bermaksud tidak mengikut undang-undang migrasi, contohnya memasuki negara seperti Malaysia tujuan tanpa permit, bukan dengan melalui pintu masuk utama atau lorong tikus dan diatur oleh sindiket pemerdagangan manusia. Ada di antara mereka juga memasuki Malaysia secara bersendirian untuk melakukan tujuan yang meragukan tanpa diatur oleh mana-mana pihak. Misalnya mereka akan berkumpul, melepak dan bergerak dalam jumlah yang agak besar di kawasan tumpuan seperti Kuala Lumpur. Hal ini demikian menimbulkan kemarahan rakyat tempatan kerana pihak berkuasa lambat bertindak yang menyebabkan parti memasuki negara dan tidak mengikut undang-undang. Selain itu, mereka juga tidak mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Misalnya, ketika berada di Kuala Lumpur, mereka terbawa-bawa tabiat kotor dari negara mereka dengan membuang sampah merata-rata tempat, meludah di mana-mana dan hal ini menyebabkan imej bandaraya tersebut tercalar. Selain itu, menyakiti mata pelancong dan meletakkan pekerjaan pembersihan. Saya Jermain Learning mentangkan punca dan kesan parti. Punca yang tenang ialah sebagai tenaga buruh parti datang kerana upah yang begitu besar. Hal ini demikian kerana kadar tukaran mata wang negara Malaysia yang lebih tinggi berbanding dari negara-negara jiran menyebabkan buruh asing datang dan kerja dalam sektor pekerjaan 3D iaitu danger, difficult dan dirty. Punca yang kedua adalah kedudukan sepadan Malaysia. Kebanyakan buruh asing yang bekerja di Malaysia adalah dari negara terdekat iaitu Indonesia, Bangladesh dan Thailand. Punca yang ketiga ialah undang-undang negara yang tidak ketat. Kesan parti ialah berlakunya jenayah. Hal ini demikian kerana kebanyakan pendatang asing melarikan diri ke Malaysia sebagai tempat perlindungan setelah melakukan jenayah. Apabila golongan ini berada di Malaysia, mereka terus melakukan perkara yang sama. Contohnya yang kerap kita dengar ialah kes rompakan, pembunuhan, penyandaran dadah, rogol yang sering berlaku. Kesan yang kedua adalah penyebaran pelbagai penyakit berbahaya. Hal ini kerana pendatang asing tanpa izin memasuki negara ini tidak menjalani pemeriksaan kesihatan. Keadaan ini menyebabkan penyakit tersebut yang terdapat pada diri mereka sukar dikesan.
Seterusnya, saya akan tentang cara penyelesaian kemasukan parti dengan konsep rukun negara. Pertamanya, peranan IPT. IPT baru berperanan sebagai platform untuk terus menyemai dan menyuburkan semangat dan roh rukun negara ke dalam sanubari setiap anak muda negara ini. Bagi merealisasikan peranan dan tanggungjawab ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara, semua IPT wajib melaksanakan berbagai program dan aktiviti yang menjurus ke arah penghayatan terhadap semua prinsip Rukun Negara. IPT boleh mengadakan beberapa program bagi mendukung kempen penghayatan Rukun Negara melalui aktiviti seperti pembacaan Ikrar Rukun Negara, pertandingan pidato, pertandingan video pendek dan sebagainya. Saya percaya jika IPT boleh menyuburkan rukun negara ke dalam diri setiap mahasiswa, kita mampu melahirkan sebuah generasi yang akan menjadi warga negara yang sayang dan cinta negara. Kedua ialah penghasilan plan strategi penguatkuasaan pendatang asing tanpa izin parti yang lebih komprehensif dan menyeluruh oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN). Pihak kerajaan haruslah bekerja sama dengan pihak lain seperti pihak penguasa tempatan PBT, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan sebagainya. Kerjasama ini akan membantu secara aktif dan dalam mempenteras parti. Objektif plan ini adalah mewujudkan satu ekosistem yang tidak selesa kepala parti. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Khairi, memegang kad matrik J20A0477. Saya ingin menghuraikan cara penyelesaian kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dari segi rukun negara, iaitu peranan pihak berkuasa. Okey, yang pertama, pihak berkuasa perlulah meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai kita dan sepadan negara kita. Contohnya, pihak polis seperti Immigration, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Marine perlu bertindak dalam kawalan kemasukan parti ini. Dan seterusnya, pihak berkuasa perlulah membuat pemeriksaan secara berkala dan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, pihak berkuasa perlulah mengawasi dalang dan sindiket yang membawa masuk pendatang asing tanpa izin di negara kita ini. Dan siapa pihak yang berkuasa itu dah jumpa, perlulah memberikan denda yang setimpal pada dalang dan sindiket itu dan menjatuhkan hukuman pada mereka. Baiklah, yang seterusnya saya ingin menguraikan konsep sejahtera, iaitu kesepaduan sosial dan perpaduan nasional. Okey, yang pertama, program kemasyarakatan dapat mengkukuhkan lagi kesukarelawan dalam kalangan kita. Contohnya, pelbagai inisiatif di Malaysia ini telah dilakukan seperti dapat mengukuhkan kesukarelawan dalam kalangan belia. Seperti contoh PLKN, Program Latihan Khidmat Negara. Okey, dalam kalangan belia akan dapat memupuk semangat kesukarelawan dan pemulihan alam sekitar dan sukan apabila kalangan belia itu masuk ke dalam program latihan khidmat negara itu. Dan seterusnya, IM4U seperti yang ditubuhkan pada 2012 di negara kita yang menganjurkan juga program kesukarelawan ini seperti flood relief, Richard Convention dan sebagainya. Perpaduan rakyat Malaysia juga termasuk dalam konsep sejahtera. Ia merupakan satu keistimewaan dan daya tarikan kepada pelabur asing. Kerajaan menitik beratkan soal perpaduan kerana dengan bersatu hati kita dapat membina negara yang aman dan sejahtera. Tambahan pula, konsep satu Malaysia yang berasaskan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan juga menerangkan bahawa hubungan harmoni dan kerjasama pelbagai kaum adalah kunci untuk menghadapi ancaman. Ketidakharmonian hubungan kaum mengakibatkan negara dalam keadaan tidak stabil yang akan mendorong kepada pergaduhan. Hal ini membimbangkan pelabur mengenai modal dikeluarkan serta tahap keselamatan perniagaan mereka. Hubungan tegang antara rakyat akibat perselisihan faham mampu menggugat keselamatan negara. Selain itu, masyarakat dan semua pihak berkuasa perlu bekerjasama mengesan, menahan dan menghantar balik semula pekerja asing tanpa izin ini. Pelancaran operasi kerajaan seperti operasi pemutihan dan operasinya amat berkesan dalam usaha membendung limpahan pendatang asing tanpa izin. Operasi-operasi seperti ini akan mengurangkan kecenderungan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara kita. Walau bagaimanapun, kejayaan operasi ini bergantung kepada kerjasama dan sokongan orang ramai dan ketegasan pihak kerajaan.
Kerjasama masyarakat adalah salah satu pendekatan murni bagi mengatasi kebanjiran pendatang asing yang berleluasa di negara kita. Pihak majikan perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengurangkan kemasukan mereka. Majikan hendaklah mengupah pekerja asing yang memiliki visa dan permit kerja yang sah sahaja. Kesimpulannya, kehadiran parti ataupun pendatang asing tanpa izin di Malaysia boleh menimbulkan pelbagai masalah. Antaranya, boleh mengurangkan peluang pekerjaan yang sepatutnya diperoleh oleh warga tempatan, dan yang kedua, boleh memberi ancaman jenayah kepada penduduk setempat. Seterusnya, pelbagai langkah penyelesaian harus diambil oleh pihak yang berwajib. Antaranya dalam konteks rukun negara, Kementerian Dalam Negeri boleh menghasilkan pelan strategik penguatkuasaan parti yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk membanteras kehadiran parti yang semakin membanjiri Malaysia. Selain itu, pihak berkuasa haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan menyekat laluan perairan yang selalu digunakan untuk menyeludup parti masuk ke dalam negara kita, terutamanya Jalan Tikus. Dan yang terakhir, dalam konsep sejahtera, kerjasama antara masyarakat dan pihak berkuasa amatlah digalakkan agar kita semua boleh bergabung tenaga untuk sama-sama membanteras kehadiran parti ataupun pendatang asing tanpa izin di Malaysia untuk mewujudkan komuniti yang lebih sejahtera.